Buletin Didik 29 Januari bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berfokuskan pendidikan kelestarian alam, College Vocational Keningau telah menganjurkan kelas induk yang disertai lebih 50 pelajarnya. Kelas dikendalikan oleh jurulatih dari Nigeria dan turut disertai guru-guru dari beberapa sekolah dan College Vocational di Malaysia. Berlangsung secara dalam talian pada 27 Januari lalu, kelas induk itu dikendalikan seorang guru terkemuka oleh Syegun Adini. Beliau yang juga bekas finalis Anugerah Guru Global 2021 telah membuat perkongsian selama sejam melalui aplikasi Google Meet. Adini memperkenalkan pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh pelajar dalam meningkatkan kesedaran orang awam untuk memelihara alam sekitar. Antaranya projek membuat pasu bunga dari tuala mandi terpakai serta mengubah suai tayar lama menjadi tempat duduk. Guru ini menerapkan corak seni yang diilhamkan daripada motif etnik dalam setiap pengubah suaian terhadap barang-barang terpakai. Pengarah KB Keningau, Christine Stanislaus Kinsik berharap kelas induk ini dapat mengubah perspektif warga kolej agar mereka mementingkan aktiviti-aktiviti yang dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, terutamanya penggunaan plastik sekali pakai. Ujarnya lagi, kelas ini adalah salah satu inisiatif pengantarbangsaan kolej itu untuk terus memberi pengalaman kepada pelajar dan guru berinteraksi dengan guru-guru dari negara lain. Seorang murid tahun 4 Sekolah Agama Seri Medan di Batu Pahat, Johor tetap bersemangat untuk menduduki peperiksaan walaupun terpaksa meredah banjir. Nur Afifah Laila Ewan Najib pergi ke sekolah menaiki sampan sejauh 200 meter bersama bapanya selepas kediaman mereka di Kampung Parit Warijo ditenggelami air. Menurut ibunya, Rohana Slamat, hari ini merupakan hari pertama anaknya itu menduduki peperiksaan bagi Sekolah Agama Kerajaan Johor. Dia bersyukur barangan penting termasuk buku sekolah anaknya dapat diselamatkan kerana rumah mereka pernah beberapa kali dimasuki air banjir sebelum ini. Air naik banjir raya Cina lah. Ya, daripada hujan-hujan tu sikit-sikit dah naik lah. Pada mana tadi? Ya? Pada mana tadi air naik? Air dah dekat rumah saya dah paras lutut lah. Paras lutut lah? Ada kerosakan apa-apa tak? Oh, pintu confirm lah. Apa ini terendam. Semua barang pun tadi saya dah perabot-perabot saya dah cuba movekan ke atas lah. Naik-naikkan dengan suami saya. Rohana mengakui walaupun diuji dengan banjir, ia tidak mematahkan semangat anaknya untuk menduduki peperiksaan. Malah Nur Afifah berazam untuk mendapat keputusan cemerlang. Sementara itu, 180 mangsa daripada 46 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Seri Medan yang dibuka semalam. Pukul 7 makin lama makin air makin laju. Makin mendadak lah. Macam tak jangka. Selalu dulu 2006 kita pun tak menyangka air macam begitu laju. Dah berapa lama 2006 sampai 2023 ni. Biasanya kalau hujan lebat macam mana pun takkan banjir. Tapi tiba-tiba macam ni memang tak berjangka lah. Lima daripada 8 beradik di Kampung Johal, Kuala Krai, Kelantan tidak bersekolah kerana tidak memiliki sijil kelahiran. Mereka yang berusia antara 7 hingga 15 tahun hanya menghabiskan masa di sekitar rumah yang terletak di seberang Sungai Kelantan. Menurut ibu kepada 8 beradik ini, Nur Syuhada Wahab, dia dan suami Zabni Abdul Wahab gagal mendaftarkan anak-anak ke sekolah kerana berdepan pelbagai kesukaran akibat kemiskinan. Tambah Nur Syuhada, suaminya hanya bekerja sebagai pembantu di kedai buah-buahan dan gaji harian hanya cukup untuk membeli keperluan harian. Mereka juga tidak pernah menerima bantuan berkala daripada mana-mana pihak. Sebab sini kena supaya nak pergi mari. Anak yang pertama, yang kedua tu sekolah takat je 3 je. Payah nak tupai motor ke payah. Kalau kita tupai tu acak-acak ke tak boleh lah, dia mau kata, dia mau kecek lah. Anak pun itu semuanya tak ada seberana. Semua payah lah. Di klinik pun tupai orang gitu lah. Kalau ada motor, pergi. Kalau tak ada motor tak pergi lah.
Selain menyara 8 anak, Nur Syuhada turut menguruskan ibu yang telah uzur. Pengangkutan utama penduduk di Kampung Johal adalah bot dengan perjalanan dari bandar mengambil masa 45 minit. Selain kampung itu, antara kawasan lain yang terletak di seberang sungai ialah Kampung Bahagia dan Kampung Mambung. Sekolah terdekat pula ialah Sekolah Kebangsaan Bahagia dan Sekolah Menengah Agama Sa'datul Qura yang terletak di Kampung Bahagia. Untuk melahirkan pemain hebat seperti Lionel Messi mahupun Cristiano Ronaldo, ia perlulah dilakukan sejak kecil. Bermula dari situlah kemahiran seseorang pemain dapat dikesan. Seterusnya diberi bimbingan sewajarnya. Mengambil iktibar daripada sejarah hidup pemain ternama dunia, Kelab MP Klang menjadikannya sebagai formula untuk program bola sepak kelab itu. Menurut penyelaras Akademi Pembangunan Bola Sepak Majlis Perbandaran Klang Azhar Nordin, bukan sahaja pemain-pemain lelaki dilatih, malah pemain perempuan seawal usia 5 sehingga di bawah 20 tahun turut menyertai program pembangunan ini. Visi kita ialah melahirkan individu yang boleh diketengahkan ke peringkat tertinggi lah, dan kita punya motif membantu pemain untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi bermula daripada wakil sekolah, dan pemain yang ada datang ni adalah daripada sekitar hampir 100 sekolah di daerah Kelang. Sesi latihan diadakan 2 kali seminggu di Padang Stadium Sultan Sulaiman Kelang. Bukan sahaja tertumpu untuk anak-anak kelahiran Kelang, matlamat kelab ialah untuk meramaikan penyertaan dan menjadikan satu aktiviti komuniti dengan adanya fasiliti yang disediakan Majlis Perbandaran Kelang MPK. Pemain yang menyertai program ini selalu diingatkan agar menunjukkan prestasi terbaik agar mampu menarik minat penaja untuk mendapatkan tajaan ke peringkat yang lebih kompetitif. Pemain yang menyertai akademi ini akan dihantar untuk pemilihan peringkat daerah, seterusnya ke peringkat pemilihan kelab di seluruh Malaysia. Sempena cuti sekolah Disember lalu, Perpustakaan Negara Malaysia tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti. Menurut Pengarah Perpustakaan Awam dan Komuniti Ali Rashid, sepanjang tempoh itu lebih 15 aktiviti telah dijalankan pihaknya. Aktiviti terbabit bukan hanya dilakukan di Perpustakaan Negara, malah 5 lagi lokasi perpustakaan sekitar Lembah Kelang. Sambutan setiap aktiviti amat memberangsangkan sekaligus membuka persepsi masyarakat bahawa perpustakaan bukan hanya gedung buku semata-mata. Dengan menyajikan lebih 15 aktiviti yang kami sajikan untuk kanak-kanak. Antaranya adalah Let's Read with Me Books, projek DIY rantai kunci comel, layang-layang di awan biru, lampu ajaib, dengarkan ceritaku, kitaran air, DIY shopping bag, spinning planet, rantai kunci comel, digital coding dan banyak lagi. Aktiviti menyasarkan kanak-kanak berusia 3 hingga 12 tahun bertujuan menarik minat mereka berkunjung ke perpustakaan seawal usia muda. Semua aktiviti diadakan di ruang perpustakaan kanak-kanak Perpustakaan Negara. Program ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi sedikit sebanyak memberi pelbagai manfaat kepada pengunjung. Ia turut mendapat perhatian sekolah tadika swasta yang menjadikannya salah satu daripada lokasi lawatan untuk kanak-kanak institusi pendidikan itu. Pada cuti sekolah yang akan datang ini, pihak perpustakaan akan menganjurkan lebih banyak aktiviti untuk pengunjung yang hadir. Bagi mereka yang tidak sempat untuk mengikuti program ini, bolehlah datang ke Perpustakaan Negara Malaysia kerana pada cuti sekolah tahun 2023 pada bulan Februari hingga Mac nanti, kami akan menyajikan lebih banyak lagi program-program untuk kanak-kanak. Di saat teman sekuliah menikmati zaman remaja, Nasrul Hazra Nasir tergerak menjejaki warisan Melayu dengan mengumpul keris. Semuanya gara-gara khuatir pusaka bangsa itu hilang ditelan zaman. 15 tahun berlalu, cintanya terhadap senjata tradisional orang Melayu itu semakin mendalam sehingga sanggup berhabis RM1/2 juta.
Ditemui ketika Hari Keris Anjuran Muzium Kesenian Islam, Nasrul Hazran 35 tahun yang merupakan pengurus di syarikat pembekal berkaitan gas dan minyak berkata, keris jenis tajung adalah keris buruan yang dikumpulnya. Untuk itu, tidak hairanlah dia sanggup mencari sehingga ke Indonesia, Thailand, Filipina dan Brunei semata-mata untuk mendapatkan keris berkenaan. Sehingga kini, Nasrul memiliki 80 bilah keris tajung yang mana hulunya ada kaitan dengan permainan wayang kulit. Kita tengok macam mana keris-keris tajung dia punya evolution daripada keris-keris ribbon pergi ke dia berevolusi sampailah kita tengok yang keris-keris tajung yang kita tengok sekarang, Temenggung, Botakala, Indra sebagai contoh. So yang ni menarik minat saya lebih mengkaji berbanding yang lain sebab saya rasa kita belum ada satu rujukan yang banyak berkenaan dengan barang-barang macam ni. Kesenian ukiran keris itu juga mendorongnya membuat kajian khusus dengan lebih mendalam. Malah Nasrul mengakui sudah timbulnya kesedaran dalam kalangan generasi muda untuk memartabatkan nilai lambang kedaulatan orang Melayu itu. Bagi Ahmad Syauqi Mukmin Syaimi, 30 tahun pula, minatnya terhadap keris dipupuk sejak kecil. Banyak mewarisi keris peninggalan datuknya. Syauqi menolak cakap-cakap orang, keris susah dijaga kerana punyai unsur mistik. Hanya orang kita ni dia banyak simpan rahsia. Jadi rahsia-rahsia lama ni hanya ada pada orang-orang yang menjaga dia lah. Jadi bagi saya dia hanya petua, kaedah kita jaga. Kalau kita pandai jaga, benda tu takkan menjadi luar jagaan kita lah. Dalam pada itu, sesuai dengan peredaran zaman, kini terdapat alternatif kepada cara pembersihan keris. Ia termasuklah menggunakan pati limau dan mengeringkannya menggunakan pengering rambut. Pasal dulu dia tak ada teknologi pengering dan sebagainya, dan asap tu sebenarnya berfungsi, pasal tu digunakan kemian untuk mewangi, untuk mewangikan bilah keris, dan sebagai salah satu fungsi lain sebenarnya untuk mengeringkan bilah keris lepas dicuci dan diasapkan. Macam sekarang saya tak perlu asapkan, saya perlu sapu minyak dan kita sapu minyak atar ataupun wangian yang kita suka. Oh, tahu Perfume. Ini adalah julung kalinya Muzium Kesenian Islam menganjurkan Hari Keris. Menerima kunjungan orang tempatan dan pelancong asing, pelbagai aktiviti diadakan termasuk demonstrasi mengikat samping dan pemakaian tengkolok, persembahan qasidah serta demonstrasi keris berdiri. Beberapa produk baru pelancongan di Merlimau Melaka akan disenaraikan sebagai lokasi yang wajib dilawati menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Tarikan baru termasuk dataran orang kampung yang menempatkan ribuan lampu hiasan selain fokus kepada lokasi bersejarah yang lain. Exco Merlimau Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata Merlimau memiliki banyak tarikan termasuk Rumah Melayu Melaka Demang Abdul Ghani, Perigi Portugis serta Makam Tun Teja di Kampung Simpang Pantai yang diselenggara oleh Perbadanan Muzium Melaka Perzim. Inisiatif baru diambil dengan membangunkan aplikasi My Merlimau yang bakal menawarkan maklumat pelbagai lokasi terbabit selain kedai makan yang sering menjadi tumpuan pengunjung menjamu selera. Ramai yang tak tahu ada sebenarnya kewujudan tempat-tempat ni. Jadi dengan ada bila mereka tahu Merlimau tu, dia tahu Merlimau ni ada sesuatu perkara yang menarik dan dia akan explore. Dan insyaAllah dalam tempoh 3 bulan ni, kita akan buat mapping untuk tourism di Merlimau. Beliau ditemui selepas pelancaran Merlimau Bercahaya yang disempurnakan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Lampu hiasan yang dibangunkan bersama Majlis Perbandaran Jasin itu menjadi tumpuan orang ramai khususnya pada hujung minggu dan cuti umum. Selain lokasi aktiviti riadah, Merlimau turut mempunyai litar lumba motosikal drag race yang pertama di zon barat Semenanjung Malaysia. Katanya, sebuah skate park sedang dibangunkan untuk menghimpunkan peminat sukan skateboard dari seluruh negara dalam tempoh terdekat. Kerajaan Melaka sebelum ini mengumumkan 2024 sebagai Tahun Melawat Melaka bertemakan Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO dan Melaka is the place to be. Artifak ini dikenali sebagai patung Avalokitesvara. Patung ini berukuran dengan ketinggian 93 cm, lebarnya 51 cm dan ianya seberat 63 kg. Patung Avalokitesvara ini ditemui di sebuah lombong biji timah milik Anglo-Oriental Bido Perak pada tahun 1936. Ia diperbuat daripada gangsa dan mempunyai 8 tangan, namun satu daripadanya telah patah. Mengikut pentarihan, patung ini dianggarkan wujud antara kurun ke-7 hingga ke-12 Masihi
pada zaman peradaban Hindu-Buddha. Artifak ini turut diwatakan sebagai objek warisan ketara kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Komet hijau yang kali terakhir dilihat kira-kira 50,000 tahun lalu dijangka membuat laluan di bumi. Menurut laporan sebuah agensi berita Jerman, objek angkasa itu berasal dari awan Oort iaitu paling luar dari sistem suria. Ia dijangka datang paling hampir dengan bumi pada 1 Februari ini dengan jarak kira-kira 45 juta kilometer. Kali terakhir ia melepasi planet ini ialah ketika zaman batu kerana ia mengelilingi matahari setiap 50,000 tahun. Kehadiran komet kali ini pertama kali dikesan pada Mac 2022 menerusi fasiliti sementara Zwicky di California. Cahaya hijaunya adalah hasil sinaran ultra ungu matahari yang menerangi gas di permukaan komet. Ia sangat terang untuk dilihat dengan mata kasar di kawasan yang mempunyai cahaya minimum. Seorang warga Iraq menjadikan hobi mengumpul dan menjual stem sebagai sumber pendapatannya. Menurut Rad Abdul Jabbar, dia memulakan hobi mengumpul stem sejak berusia 15 tahun. Sehingga kini sudah 20 tahun Rad terbabit dalam dunia pengumpulan dan penjualan stem. Dia memulakan perniagaan itu di Baghdad sebelum berpindah ke Bandar Sulaimaniyah wilayah Kurdish yang dirasakannya lebih aman berikutan konflik antara mazhab di Iraq pada 2007. Semua stem disimpan rapi di dalam album khas bagi melindunginya daripada rosak. Selain itu, Rad juga menyimpan serta mengumpul wang kertas dan shilling lama. Akui Rad, koleksi stem yang disimpan di rumahnya lebih banyak. Kebanyakan stemnya dikumpul ketika Iraq diperintah kerajaan beraja termasuk yang diterbitkan sempena pertabalan Raja Iraq yang pertama, Raja Faisal I. Semua stem itu bernilai sekitar $200 Amerika atau RM840 setiap satu. Manakala stem yang lain dijual dari harga $10 hingga $400. Pemerintahan Raja Faisal I berakhir pada 1928 berikutan rampasan kuasa tentera. Menurut Rad, stem yang dikeluarkan sebelum pertabalan Raja Faisal I antara yang paling dicari oleh pengumpul stem. Manakala wang kertas yang diterbitkan dari era Raja Farouk dan wang kertas lama Cina dari 1930-an dan 40-an adalah yang paling bernilai. Enam lagi rekod dunia dicipta sensasi K-pop Blackpink. Agensi kumpulan itu, YG Entertainment, mengesahkan 6 gelaran baru itu ditambah secara rasmi dalam Guinness World Records beberapa hari lalu. 3 gelaran yang diraih secara berkumpulan menyaksikan Blackpink muncul kumpulan wanita K-pop pertama meraih kedudukan nombor 1 di carta-carta album di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Ia menerusi album kedua mereka, Born Pink, yang dilancarkan September lalu. Blackpink juga menerima pengiktirafan persembahan Metaverse terbaik di anugerah muzik video MTV VMA pada Ogos 2022 melalui konsert di PUBG Mobile. Dalam pada itu, salah seorang anggotanya, Lisa, mencatat 3 rekod dunia, iaitu artis solo K-pop pertama memenangi MTV VMA dan EMA serta artis K-pop dengan jumlah pengikut tertinggi di Instagram. Setakat 19 Januari lalu, rapper kelahiran Thailand itu memiliki lebih 86 juta pengikut. Dengan 6 gelaran terbaru ini, Blackpink kini memiliki 19 rekod dunia Guinness secara solo dan berkumpulan. Sukan dimulakan dengan bola sepak Piala FA Inggeris. 3 jaringan pemain Brazil membantu Manchester United mara ke pusingan kelima. United mengalahkan Reading 3-1 di Old Trafford.
Reading hadir ke Old Trafford dibimbing oleh bekas pemain United Paul Ince. Berjaya menyaingi United sepanjang 45 minit, gawang Reading yang dikawal Joe Lumley bolos juga pada minit ke-54 hasil jaringan pemain Brazil Casemiro berikutan lorongan rakan senegara Anthony. 4 minit kemudian Casemiro sekali lagi menjadi tumpuan, kali ini hasil dempatan jarak jauh untuk United mendahului 2-0. Minit ke-66 United terus selesa di depan, juga menerusi pemain Brazil Fred dengan gaya bersahaja menewaskan penjaga gol lawan. Reading kehilangan penyerang Andy Carroll yang dibuang padang menerusi kad kuning kedua, nyata tidak mudah mengalah dan berjaya membawa pulang gol sagu hati hasil tandukan Amadou Salif Mbenge minit ke-72. Kekal 3-1 sehingga whistle penamat, United meneruskan cabaran ke pusingan kelima Piala FA. Turut ke pusingan kedua, Tottenham Hotspur yang mengalahkan satu lagi kelab Liga Kejuaraan Preston North End. Beraksi di arena sendiri, Preston menampilkan permainan kemas pada babak pertama yang nyata menyukarkan Spurs. Bagaimanapun, penguasaan Spurs sukar dikekang menyaksikan Son Heung-min membuka jaringan 5 minit selepas rehat. Bintang Korea Selatan ini memperagakan kelas tersendiri menerusi satu lagi jaringan menarik pada minit ke-69. Penjaga gol tuan rumah Freddie Woodman tewas lagi 3 minit sebelum perlawanan tamat menerusi percubaan jarak dekat pemain baru Spurs Arnav Danjuma yang membolehkan pasukannya menang 3-0. Ke perkembangan tenis terbuka Australia, bintang Belarus Aryna Sabalenka meraih kejuaraan Grand Slam sulung dalam kariernya selepas memenangi final perseorangan wanita. Diletakkan pilihan selaku pemain nombor 5 dunia berbanding lawan di kedudukan ke-25, Sabalenka bagaimanapun terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pemain Kazakhstan Elena Rybakina. Rybakina berjaya mencipta kejutan apabila mengungguli set pertama 6-4. Namun Sabalenka bangkit pada set kedua 6-3 untuk mengheret aksi ke set penentuan. Set ketiga berlangsung cukup sengit memakan masa hampir sejam sebelum Sabalenka mengesahkan kejuaraan dengan kemenangan 6-4. Sabalenka sebelum ini pernah bergelar juara terbuka Australia dalam kategori beregu wanita bergandingan dengan Elise Martens dari Belgium. Kemeriahan Festival Negara Balkan yang berlangsung di Bulgaria mengakhiri buletin didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat. Assalamualaikum.